malam ni kita nak sembang pasal Facebook Ads. Okay. So siapa-siapa yang baru nak belajar, baru nak tahu macam mana nak buat Facebook Ads, okay, ini tempat yang sesuai untuk nak masuk lah. Right. So malam ni saya nak share berkenaan dengan Facebook Ads. Okay, siapa-siapa yang owner business lah, owner business yang mana business dia belum lagi dia buat Facebook, belum dia online kan business dia secara sepenuhnya. Okay. So Facebook Ads ni adalah salah satu medium yang you boleh belajar lah, boleh guna untuk kita nak online kan kita punya business. So actually kaedah dia adalah kaedah pemasaran yang berbayar lah, kita panggil paid advertising. Okay. Okay, saya ini nak share sikit berkenaan dengan Facebook Ads. Okay, 5 kesalahan umum yang mana selalu orang buat bila mana dia nak bermula buat Facebook Ads. Memang inilah kesilapan yang selalu orang buat. Okay. So kat sini siapa yang dah pernah buat Facebook Ads ataupun siapa yang tak pernah lagi buat Facebook Ads tetapi ada planning nak buat Facebook Ads, tolong komen sikit, boleh kita start share pelan-pelan kot lah. Nak tunggu pun day pun duk main berpeluh lah ni kan. Apa kata tak biasa duk live kan. Baru hari ni hari kedua dalam sejarah saya live. Okay, sebab apa saya sajalah, tak ada apa, saya saja nak live selama 10 hari. Saya nak share ilmu apa-apa yang sikit-sikit, serba sedikit yang saya ada, kita share sama-sama lah. Sebab kalau mungkin benda yang saya tahu hari ni ramai lagi orang yang tak tahu. Jadi kita kongsi sama-sama, kita belajar sama-sama. Okay. So cakap pasal Facebook Ads hari ni ya, bagi mana yang tak tahu lagi apa tu Facebook Ads, bagi mana yang sebelum ni pernah dengar tapi orang tahu apa tak pernah tahu in detail, Facebook Ads ni sebenarnya adalah satu kaedah paid advertising. Okay, satu kaedah kita buat periklanan secara berbayar. Kita bayar dengan Facebook dan kita buat iklan, minta Facebook tunjuk iklan kita tu dekat mana dan sebagainya lah. Tu lebih mendalam. So hari ni banyak kesalahan orang yang bila dia start untuk buat Facebook Ads ni, saya ada tulis sikit lah nota saya untuk saya nak share hari ni. Yang pertama sekali lah, selalunya bila orang sebelum nak start Facebook Ads ni, dia mesti kena ada page. Betul tak? Dia kena ada page dan dia ada post yang dia nak iklankan tu. Jadi hari ni banyak kesalahan orang adalah dia suka tengok pada angka likes. Okay, ada setengah orang berpendapat kalau page tu like dia sikit, dia tak boleh buat bisnes. Kalau page tu like dia kurang, dia susah nak pergi jauh. So macam mana pun dia kena ada like yang tinggi baru dia boleh buat sale yang dahsyat. Mostly lah bila orang baru dia nak mula buat Facebook Ads ni, ataupun orang yang mula nak menceburkan diri dalam bisnes online dekat Facebook, dia orang selalu tengok kepada angka. Angka apa? Angka number. Kita panggil dalam bahasa lain vanity metrics. Vanity metrics ni apa? Kita nak tengok angka Facebook kita ada berapa banyak like, komen kita ada berapa banyak, share kita ada berapa banyak, follower ada berapa banyak. Tapi sebenarnya hari ni ramai orang lupa, sebenarnya kalaulah page kita tu ada 1 juta like sekalipun, Facebook tak bayar kita duit. Kalau komen kita dalam post kita tu ada 1000 komen pun, Facebook tetap tak bagi kita duit. Betul tak betul saya cakap? Hari ni bukan itu yang nak mengukur berapa banyak hasil atau berapa banyak income yang kita nak dapat melalui Facebook Ads. Sebenarnya ataupun melalui Facebook lah, melalui bisnes dekat Facebook. Okay. Betul tak saya cakap? So sebenarnya bukan itu angka yang akan menentukan bisnes kita ni berada di tahap mana dekat Facebook. Sebenarnya bukanlah kita kata likes atau komen, follower ni semua tak penting. Penting juga. Okay. Tetap penting, bukan tak penting. Tapi sebenarnya itu bukanlah kita punya tujuan utama. Bila kita buat Facebook Ads ni, itu bukanlah tujuan utama. Setengah orang bila saya kata like dengan engagement, komen ni semua tak penting, lagi orang ada pula orang kata kan, alah dia ni sembang lah, dia punya iklan pun tak ada engagement. Sebenarnya untuk pengetahuan, engagement, like, follower, komen, share, bukan semua ni yang nak bagi kita duit. Betul tak betul? Tapi sebenarnya apa yang nak bagi kita income, nak bagi kita duit adalah conversion. Conversion maksudnya orang tu bertindak menghubungi kita ataupun dia order barang kita. Kalau macam kita buat perniagaan, kita ada website. Bila ada website, orang order terus daripada website, kat situ kita dah ada
sale. Ataupun orang tu WhatsApp kita ataupun Messenger kita. Jadi sebenarnya ada juga kawan-kawan saya dekat yang macam kita tengok yang duk masuk-masuk ni pun ada juga dahsyat-dahsyat ni. Ada page depa guna page buat bisnes lah. Satu orang kata apa? Boleh kata satu bulan lah income orang tengok depa punya sale ratus-ratus ribu. Satu tahun depa punya sale ni boleh cecah juta. Tapi tengok depa punya page yang kadang-kadang like 10,000 pun tak sampai. Nampak apa baru ni apa Syafiq Farhan Torres ada tanya betul tak bro? Berkenaan dengan apa page like. Kalau page tu like dia banyak, kira apa? Page tu kira dahsyat ke? Sebenarnya bukan itu cara dia mengukur apa sesebuah page tu. Okey. Syidi Syari. Okey. Sebenarnya page tu like sikit ke like banyak ke, itu tak mengukur berapa sale yang kita nak dapat. Tetapi apa yang nak menentukan kita punya sale tu adalah conversion. Betul tak? Nampak Amirul komen apa ni? Page like tak menjanjikan sale. Betul tu. Kalau page kita ada 1 juta like sekalipun, itu tak akan menjanjikan satu sale pun kepada kita. Sebab apa lah ni zaman sekarang ni, Facebook dia nak kita bayar duit juga. Walau kita nak buat perkara sekecil-kecil semut pun kalau boleh dia nak kita bayar. Dia nak kita buat paid advertising. Sebab tu kalau tanya owner-owner page yang besar ni, sekarang ni orang kata apa, engagement tu ataupun reach dah memang sangat menurun. Dan setiap tahun memang reach tu sedang menurun. Bukan senang untuk dapat reach yang apa stabil setiap tahun. Page yang tinggi, page yang besar, like yang banyak, komen yang tinggi ataupun share yang banyak tak akan menjanjikan sale. Sebab apa? Hari ni bila kita buat bisnes, tak semestinya kita akan ada engagement yang tinggi, komen yang banyak. Kalau kita buat video lawak, kita share video kucing terlompat pi terlompat mai, video kita gelak-gelak, mungkinlah kita boleh ada banyak komen, banyak like, banyak reach kan. Sebab kita bukannya buat page yang apa, buat lawak, betul tak? Kita buat page, kita buat bisnes yang mana kita nak menjual atau kita nak share atau kita nak solve orang punya problem. Sebab business is all about problem. Di mana ada problem, di situ pasti akan ada solution. Dan solution tu lah yang akan menukarkan sesuatu problem kepada business. Betul tak? So, kesalahan yang pertama adalah kita realize balik tadi, kita jangan fokus kepada angka like, angka share ataupun angka yang ada pada Facebook. So, kalau kita tengok selain daripada tu, okay, selain daripada tu kita cakap yang nombor 2 pula. Okay, nombor 2 lah, ramai orang hari ni bila dia nak buat Facebook ads ni, dia suka set targeting yang besar. Maksudnya kalau boleh dia nak target 30 juta, dia nak bagi tu 30 juta satu dunia, satu Malaysia dia nak target. Kalau tengok pengguna Facebook ada 26 juta, kalau boleh 26 juta pun dia nak target. Bila tanya bajet pengiklanan berapa satu hari, RM50, RM30, RM15. Tapi nak target 1 juta. Nak target 30 juta, 26 juta. Jadi sebenarnya target audience yang besar ni adalah tak relevan untuk Facebook ads. Sangat susah lah kalau kita boleh tanya, tengok sifu-sifu yang ada kat sini kan. Mungkin semua yang ada experience tahulah. Okay, bukan senang untuk kita nak reach audience yang sebesar tu. Sebenarnya audience dalam Facebook ni kita boleh reach dengan apa, spesifik, dengan lebih targeted, dengan lebih detail. Itulah cara untuk kita nak reach kita punya audience. Customer avatar yang ni penting. Betul tu bro. So macam kalau kita tengok komen ni Amirul Ashraf, okay, bos Amirul Ashraf ni dia bagi tahu customer avatar yang ni kena faham betul-betul. Ramai hari ni dia apa, dia malas nak buat customer avatar, dia suka skip customer avatar. Dan setengah orang ada juga dia tanya kat saya, bos, customer avatar ni kalau saya apa, saya reka-reka je boleh ke? Saya tak mau nak pergi research betul-betul. Boleh tak customer avatar ni saya just reka-reka ya satu watak maya. Saya just reka-reka, saya wujudkan untuk saya nak jadikan saya punya apa, audience. So saya kata boleh. You boleh nak buat avatar yang reka-reka, tapi you punya sale pun reka-reka. Faham tak? Macam mana watak yang you imagine saja tu, so sale pun you imagine sajalah. Jangan harap you nak dapat sale yang betul-betul. Sebab apa? Sebab you tak buat customer avatar. Okay, selit pasal IG ads sekali. Jangan guna IG, so ilmu dia, oh jarang guna IG. Okay, so sebenarnya apa, Syafiq Farhan Torres, untuk kita nak guna
IG Ads pun kita kena setting ads melalui Facebook Ads. So sebenarnya kalau kita nak buat IG, nak buat Instagram Ads, kita kena master Facebook Ads dulu. Bukan master lah, kita kena faham konsep dah dulu. Kalau you dah faham macam mana konsep nak set up, macam mana nak buat, boleh buat Instagram Ads. So tapi seperti mana lah yang tadi Amirul beritahu ni, betul, customer avatar. Customer avatar ni sangat-sangat penting. Banyak orang selalu abaikan benda ni. So kalau nanti nak tahu customer avatar, siapa-siapa tak tahu customer avatar, rasa nak belajar customer avatar, boleh komen. Nanti saya bagi satu template ataupun satu modul macam mana nak belajar untuk cari customer avatar. Sebab apa, hari ni bila kita menjual tapi kita tak tahu kita menjual dekat siapa, memang susah kita nak menjual. Kalau hari ni kita menjual dan kita tahu kita jual kat siapa, it's actually very targeted, memang kita senang boleh jual. Kalau kita tak tahu, memang itu susah lah. So paling penting kita kena tahu dekat siapa kita nak jual. So kita cakap, sambung balik tadi pasal kesalahan tadi. Kalau ada soalan, siapa-siapa ada soalan tanya. Okay, kalau ada nampak soalan beritahu. Aku tak nampak kat sini. Okay. Okay. So siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Okay, kesalahan yang seterusnya, kesalahan kedua, okay, adalah tadi saya sambung balik berkenaan dengan audience. Ramai orang hari ni bila dia tak buat avatar, dia akan fokus kepada audience yang besar. Kalau boleh dia punya expectation macam mana, aku baling satu jala. Okay, aku baling satu jala, aku nak dapat semua sekali. Okay. Jala kecil je, jala boleh muat dalam 10 ikan je. Cakap pasal jala tu kita punya apa, bos kaki pancing dia main dah. Cakap pasal jala tu dia sampai. So hari ni kita jala kita kecil. Okay, jala kita boleh muat dalam 10 ekor, 20 ekor ikan. Tapi kita terus nak baling, kita nak expect sekali tarik mau ada 500 ekor, 200 ekor. Tak boleh lah. Itulah maksudnya hari ni audience yang spesifik. Customer avatar, contoh customer avatar ni hari ni bro, kita kena apa, Rizal bro Rizal, saya jawab soalan. Contoh customer avatar. Customer avatar ni sebenarnya, avatar ni adalah satu watak maya. Okey, watak maya yang kita research, kita kaji untuk kita dapatkan lah. Apa yang saya maksudkan dekat sini adalah hari ni bro jual beauty, okey, jual produk beauty. Bila saya tanya dekat bro, siapa bro punya customer, mungkin bro akan beritahu customer saya perempuan yang duduk dekat Malaysia. Saya tanya umur berapa, bro akan kata semua perempuan, umur 20 sampai umur 60 lah. Sebab perempuan ni selagi hidup dia nak cantik. Contoh lah kan, bro kata macam tu. Tapi sebenarnya saya akan cakap itu bukan customer bos yang betul. Customer yang betul adalah bos kena research, kena kaji, kena cari dulu. Sebab bukan semua orang akan beli semua benda. Macam mana kita nak cari customer avatar yang betul adalah bro kena tahu dulu produk bro punya pain. Maksudnya bukan produk punya pain, produk ni boleh selesaikan apa orang punya problem. Sebab banyak orang akan ada problem. Seperti saya beritahu tadi lah, bisnes ni terjadi bila ada masalah dengan ada solution. So bila ada satu masalah dan ada satu solution, maka terjadinya bisnes. Jadi bila kita punya bisnes, tujuan dia adalah nak selesaikan orang punya masalah. Betul tak? Saya orang ada call pula. Kacau. Okay, so kita punya bisnes ni adalah nak settle orang punya masalah. Jadi macam bro tadi, bro buat produk apa? Produk beauty. Okay, produk beauty ni dia nak settle masalah apa? Kita tak boleh kata semua orang ada masalah yang sama, betul tak? Sebab kalau kita ambil contoh masalah jerawat, dia ada satu segmen umur lah. Umur macam belas-belas tahun sampai umur 30, maksimum 33, 35 mungkin masih ada masalah jerawat. Tapi mungkin dah lebih pada 35 tahun, 40 tahun dia dah kurang masalah jerawat ataupun tak ada masalah jerawat, dia akan ada masalah jeragat. Betul tak? Jadi kita kena tahu spesifik produk kita ni boleh selesai masalah apa. Kalau produk kita ni boleh selesai semua masalah, tak apalah, kita kajilah semua avatar. Kita kena ada untuk jerawat satu avatar, untuk jeragat ada satu avatar, untuk masalah kulit, kering, kusam kena ada satu avatar. So apa pentingnya bro, bos kita ada customer avatar ni? Bila kita tulis ayat iklan kita tadi tu, kita tulis copywriting, okay? Copywriting ataupun ayat iklan kita terus akan sasar kepada audience yang kita targeted tadi. So bila kita dah targeted orang yang ada masalah jerawat yang mana berusia 20 tahun. Contoh kita buat satu headline kata
lagi 3 bulan nak tunang, tapi masalah jerawat tak selesai lagi. Jadi benda tu akan kena secara headshot kepada orang-orang yang nak tunang. Sebab memang usia antara 20 hingga 25 tahun ni banyak orang yang tunang. So tunang tu boleh kata dalam satu tahun ni berapa ratus ribu orang ada dekat Malaysia yang akan bertunang. Contohlah kan kita ambil. So bila kita dah tulis ayat kat headline kita tu, okay, lagi beberapa bulan nak bertunang tapi masalah jerawat dekat muka tak selesai. Lepas tu kita cerita pasal produk kita dan sebagainya. Jadi avatar yang tadi kita research tu kena tembak pada headshot lah. Kita dah tahu dia punya problem, kita dah tahu dia punya umur, kita dah tahu dekat mana dia akan ada, dan kita dah tahu macam mana nak cari dia. Itu pentingnya customer avatar. So customer avatar ni sebenarnya kalau siapa-siapa tak faham, kalau kita pergi kat Google lah, kita type saja customer avatar form, dia akan keluar satu form. Okay, dia akan keluar satu form yang mana daripada form tu kita boleh cari, kita boleh kenal pasti actual apa detail yang kita perlu cari. So macam ni Amirul komen, customer avatar ni siapa bakal pembeli, dia ada masalah macam mana, dia minat apa, siapa idola dia tinggal mana, umur berapa, dia kerja apa, gaji berapa. Yes, ini yang kita akan jumpa di dalam customer avatar form. So sebab tu saya beritahu siapa yang tak faham pasal customer avatar ni, pergi Google search saja customer avatar form. So you akan dapat bermacam-macam jenis template. You carilah template mana yang sesuai, you buat research, cari satu customer, cari satu watak yang untuk you isikan semua maklumat tu. You kajilah dalam 10 orang ke 5 orang, kat situ you boleh dapat gambaran dah. Tapi firstly you kena faham dululah produk you ni boleh settle masalah apa. Jangan beritahu produk saya boleh settle masalah satu Malaysia. Hari ni kaya bawa pi je rumah mana pun semua masalah boleh selesai. Yang tu maksudnya you yang ada masalah lah. Kan? Betul tak? Sebab tak ada satu orang tak apa, bukan semua benda boleh selesai semua benda. Bukan semua produk boleh selesai semua masalah. Jadi kita kena tahu dulu, kita sebagai produk owner ke, stokis ke, agent ke, dropship ke, kita kena tahu dulu kita punya USP, produk kita punya unique selling proposition. Kita kena tahu dulu produk kita ni boleh selesai masalah apa, produk kita ni sesuai untuk siapa. Lepas tu kita buat customer avatar research, kita cari betul-betul in detail, in depth, kita cari siapa yang nak beli produk kita. Bila kita dah jumpa customer avatar tu, kita wujudkan copywriting yang memang akan kena pada customer avatar tu. Yes, audience dia targeted. So kita tak perlu buang masa untuk kita nak buat iklan dekat 2 juta orang, dekat 10 juta orang. Lepas tu kita nak cari, mungkinlah ada setengah orang dia boleh buat, bajet dia tinggi kan, bajet tinggi boleh buat audience 1 juta 2 juta. Buat iklan sehari 500 ke 1000, mungkinlah boleh dapat banyak leads. Tapi you dapat leads tu bukan semua leads berkualiti. Lagi banyak yang masuk cari harga. Okay, next, exclude warga asing. Okay, saya untuk nak jawab soalan exclude warga asing ni, macam saya tak ada satu jawapan yang tepat lah. Tapi saya boleh share cara yang saya buat selama ni untuk saya filter warga asing. Sebenarnya warga asing ni apa yang saya akan buat, kalaulah saya nak buat jual satu produk tu yang mana copywriting saya bahasa Melayu, saya akan bubuh Malay saja dia punya language. Saya takkan letak English. Sebab apa? Bila saya letak English, memang banyak warga asing yang automatik akan main. Sebab apa? Warga asing dekat Malaysia ni kebanyakan mereka guna bahasa English dekat Facebook. Jadi bila kita letak saja English, automatik ramai warga asing akan masuk dalam kita punya iklan. So cara yang terbaik adalah kalau bos guna copywriting bahasa Melayu, pilih saja language untuk Malay. Dan ada lagi lah beberapa interest yang bos boleh filter. Contoh kita nak cari engage shopper saja, atau kita nak cari orang-orang yang memang ada duit untuk nak beli barang, rasa nak maki lah seorang-seorang. Yes, ini biasa bos. Kalau boleh cuba try tengok lepas ni kalau buat ad, jangan guna language English. Cuba buang English, pilih Malay saja. Cuba guna Malay saja. Okay, tapi audience tu make sure jangan terlalu broad lah. Kalau boleh, saya punya advice, saya punya cadangan, buat customer avatar dulu. Okay, lepas dapat customer avatar, baru tahu siapa targeted audience yang betul-betul nak pergi beli nak beli barang kita. So bila dah dapat targeted audience yang betul-betul orang kata exactly betul-betul tepat ni, baru kita senang kita nak jual dekat siapa. So lepas tu kita dah ada satu target yang jelas, kita dah tahu dah macam mana nak sasarkan iklan dengan mereka melalui kita punya copywriting. Okay, so cara nak tapih bro, try tengok buat, guna Malay saja. Kalau boleh jangan letak English US, UK, English all tu semua,
mostly satu Malaysia ni punya foreigner semua pakai tu. Kalau bro rasa nak target orang yang selain daripada bahasa Melayu, bro letak tu language apa, Tamil, Chinese. Cuba tengoklah. Cuba tengok. Rather than letak English. Sebab English ni dia terlalu luas. Sedangkan bukan saja kata warga asing macam Bangladesh ke Indonesia kan. Ramai lagi foreigners yang duduk dekat Malaysia ni, mereka gunakan Facebook bahasa English. Jadi bila kita target orang yang ada guna bahasa English ni, kita akan dapat lebih banyak audience yang kita tak mahu pun sebenarnya. Dan kemungkinan orang tu semua bukan nak beli produk kita pun. Tetapi ada setengah produk yang memang sesuai buat macam tu. Tengoklah kalau jual baju ke, jual jeans ke. Saya buat Big City Perak. Contoh Perak, Big City Perak saya buat Ipoh. Okey bos, kalau buat By City okey, tapi tengok berapa audience yang baru dapat tu. Saya selalu ikut kepada bajet. Kalau bajet kita macam below 100 kan, below 100 untuk per day, untuk satu hari, jangan lebih pada 300,000. Okay, jangan lebih pada 400,000 audience. Okey lah. Tengoklah umur berapa. Bos kena target spesifik. Saya bagi maksud spesifik ni apa. Okay, spesifik ni maksudnya apa. Kita buat audience targeted kan. Audience yang targeted. Hari ni kalau bro jual produk untuk jerawat, make sure audience yang bro target tu hanya sesuai untuk produk jerawat. Jangan jual produk jerawat dekat orang yang ada masalah jeragat. Memang takkan jadi. Kalau kita nak jual produk jerawat dekat orang yang ada masalah jeragat, tak sama benda tu dua-dua. So jangan cuba buat benda tu. Kadang-kadang kita nak jalan mudah, kita ambil secara umumnya, produk ni boleh selesaikan semua masalah beauty. Produk ni boleh selesaikan semua masalah kecantikan. Faham tak? Bila kita buat cara macam tu, secara umum satu produk ni boleh selesaikan segala masalah kecantikan, maka kita tak akan dapat target audience yang betul-betul targeted. Kita akan dapat audience yang lebih broad, audience yang lebih luas. So itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau bos buat iklan, kalau you dapat leads yang tak berkualiti. Kalau 10 orang WhatsApp, boleh kata 8 orang memang bukan nak beli pun. 8 orang susah nak beli pun. Kadang-kadang you ada closing skill yang betul-betul power pun, susah nak close. So audience tu make sure kecil. Dan specific audience. Kalau jual jerawat, cari audience jerawat. Buat copywriting yang related dengan jerawat. Buat umur yang related dengan jerawat. Kalau jual untuk jeragat, buat umur untuk jeragat. Audience yang related dengan jeragat, umur, interest semua, pastikanlah setiap segmen tu pecahkan. Saya selalu suggest macam tu, lebih efektif. So tak payah macam nak kata target satu city saja pun. Kalau nak main COD boleh lah kan. So kalau bro buat target macam contohlah, saya bagi satu gambaran. Ambil umur 20 sampai 25. Bro target beberapa bandar besar lah, KL, Penang, Johor kan, JB kan. Target bandar-bandar macam ni. Target orang yang ada masalah jerawat saja. So letak interest yang berkenaan dengan jerawat. Filter lagi engage shopper ke apa-apa yang berkenaan. Let's say lah dapat dalam 200,000, 300,000 audience. Cuba fokus kepada mereka ni saja. Dan make sure copywriting dengan headline kita tu tepat kepada sasaran orang umur 20 sampai 25 tadi. Baru dia baca tu, dia rasa macam kena tembak. Orang kata headshot kan. Dia baca copywriting kita, dia rasa macam dia kena headshot. Dia rasa best. Itu yang boleh buatkan seorang prospek boleh convert jadi kepada customer. Dia serah diri lah kan, orang kata. Dia baca ni, mau tak mau dia kena beli. Pasal dia kata, dia ni duk kata lah aku ni kan, dia duk beritahu kat aku ni, muka aku jerawat lah, apalah. So dia beritahu apa yang kita duk kata ni, maksudnya kita memang duk cakap pasal satu seseorang tu. Slimming produk ada tips. Slimming produk ni banyak bos. Slimming produk ni dia terlalu luas. Okay, sebab satu memanglah is a high competition product. Slimming competition sangat tinggi untuk slimming produk. Tetapi kalau produk yang bos bawa tu memang ada branding yang bagus, memang ada testimoni yang bagus, ataupun kalau tak ada dua-dua benda tu pun, baru nak reka, baru nak cipta pun, should be fine, boleh buat. Cuma bro kena, untuk slimming ni kena pandai main dari segi media. Okay, video, gambar kena cantik, copywriting kena power lah. Copywriting tak boleh cakap kena power. Pasal apa saya kata copywriting kena power lah? Kalau satu orang tu memang dia adalah prospek untuk produk slimming, cuba bayangkan satu hari berapa iklan slimming yang dia akan dapat.
Sebab dekat Facebook setiap kali kita scroll, lepas 7 post kita akan dapat iklan, betul tak? So bayangkan setiap 7 kali dia tengok post tu, post yang ke-8 tu iklan. Okay, dia jumpa iklan. Berapa banyak iklan produk slimming yang dia jumpa dalam masa sehari. Jadi kalau kita punya copywriting, kita punya media, kita punya gambar tak cukup power, macam mana kita nak close dia? Macam mana kita nak bagi dia berminat dengan kita? So apa-apa pun lah, bagi saya kalau dari segi copywriting, setting audience dan sebagainya, yang paling penting ni adalah headline. Selalu saya ingatkan yang paling penting adalah headline. Sebab headline ni dialah yang kita nak membuatkan orang tu untuk stop, untuk baca yang selanjutnya. Sebab dia akan scroll tu, dia cuma ada masa 3 saat dia. Dalam masa 3 saat tu, kita kena make sure dia buat keputusan untuk sambung nak baca. Kalau dia buat keputusan nak sambung baca tu, barulah kita akan ada peluang untuk nak cerita lebih panjang dekat dia mengenai kita punya produk. So paling penting kita nak curi perhatian dia tu, kita nak jentik emosi dia bagi dia baca kita punya copywriting. Headline tu paling penting sekali, selain daripada setting dan sebagainya lah. Kita sambung tadi berkenaan dengan audience. Okay, macam mana tadi pun kita dah sembang lah berkenaan dengan customer avatar, berkenaan dengan specific audience, macam mana kita nak filter warga asing. Start daripada PKP ni, saya ada buat satu case study. Okay, saya ada buat satu case study untuk satu produk produk beauty lah. Okay, saya tak mau beritahu lah jenama apa kan. So saya ada buat satu case study untuk produk beauty. Memang saya kenal pasti bahawa audience ni sangat penting sekarang ni. Sebab apa sekarang ni okay, untuk siapa yang recently ada buat Facebook ads, baru-baru ni saya ingat 3 hari sudah saya ada cakap dengan Facebook punya marketing expert lah. Okay, dia ada call saya sebab kita ada set satu appointment untuk discussion. Okay, so bila Facebook punya marketing team call saya, okay, bila Facebook marketing team tu call saya, dia ada bagi tahu dekat saya pada masa sekarang ni, apa-apa iklan yang kita buat, dia akan masuk ke dalam learning phase. Betul tak bro Rizal? Ada tak recently ada buat iklan tak masuk dalam learning phase? Okay, so kadang-kadang masuklah learning phase ni, memang dia akan slow. Okay, bila masuklah learning phase ni, dia akan ambil masa lebih kurang, tak boleh nak jangka lah, sehingga dapat 50 klik yang pertama, baru secara automatik dia akan terkeluar daripada learning phase tu. Jadi learning phase ni selalu dekat sini dia iklan tu akan tak stable. Oh, sangkut dekat learning phase lah. Okay, so untuk learning phase ni learning phase lah, phase ataupun kita kata fasa pembelajaran lah dalam bahasa Melayu kan. Sebab ada setengah orang dia buat Facebook ad dalam bahasa Melayu. Okay, so bila masuk learning phase ni, mau tak mau kena dapat 50 link klik ataupun 50 action, okay, 50 klik terhadap kita punya iklan tu, baru dia akan bagi kita keluar daripada fasa learning. Sebab selagi mana iklan kita tu ada dalam learning phase, dia punya performance memang takkan stable. Dia punya performance memang akan very unstable, dia punya cost akan lari. Mungkin you dapat cost per klik yang sangat tinggi, cost per link klik memang akan jadi sangat tinggi dan sebagainya. Jadi orang kata apa, jangan jangan raplah jangan takut lah. So ini normal lah untuk learning phase. Sebab saya ada call Facebook baru ni, saya pun pelik lah sebab sebelum ni buat iklan tak pernah masuk dalam learning phase. Tapi baru-baru ni semua iklan semua masuk dalam learning phase. Jadi macam mana kita nak tahu apa masalah tu? Saya tanya dengan Facebook, dia kata every ads now will go into the learning phase and only will exit the learning phase after you have reached the first 50 clicks. Dan 50 klik ni kena dicapai dalam masa 70 hari. So kalau kita tak capai 50 klik dalam masa 70 hari, dia akan jadi dekat situ satu error dalam untuk 3 segi. Dia akan keluar, dia akan kata learning limited. Okay, learning limited maksudnya ads kita ni dah tak boleh nak learning dah. Maksudnya dia senang macam ni lah, satu orang tu dia nak belajar. Okay, dia nak belajar tapi dia tak boleh nak pi. So maksudnya cikgu tu beritahu hang tak boleh belajar, tak boleh pi dah. Macam tu lah maksud dia. So bila dia dah kata learning limited tu, kita kena adjust balik kita punya ad set, ataupun delete buat saja kempen yang baru, ataupun stop buat saja kempen yang baru. Okay, so kita sambung sikit berkenaan dengan audience tadi, saya ingat dah habis. Okay, kesalahan nombor 3 ramai orang buat dalam Facebook ads adalah dia tak letak KPI, dia tak ukur dia punya proses ataupun dia tak ukur dia punya progress. Hari ni kita kena tahu dalam Facebook ads berapa ringgit yang kita belanja. Let's say we spend RM100 on Facebook ads, kita mesti ada satu, kira-kira kita mesti ada satu planning, kita mesti kena ada satu strategi
berapa yang kita nak dapat balik untuk for every RM100 atau every RM1 yang kita spend tu. Macam mana kita nak ambil balik? Kita kena ada calculation yang jelas. So sebab tu pentingnya kita nak baca data. Kita kena tahu kat mana yang kita kena tengok bila run satu iklan ni. Ramai orang hari ni dia tak tahu nak ukur KPI ni, tak tahu nak kaji ataupun tak tahu nak analisis data untuk iklan. So nanti siapa-siapa yang tak tahu boleh share lah. Nanti boleh saya akan share dekat saya punya profile insya-Allah. So sebenarnya perkara penting yang selalu kita kena tengok untuk iklan baru adalah kita kena tengok CTR. Okey, CTR maksudnya click through rate. Click through rate kita kena tengok at least kena lebih pada 10% lah. Okey, 10% tu kira memang iklan tu power lah. Kalau bagi saya lah selalu kalau macam dia dapat more than 1% lah, memang iklan tu dah okey dah. Kalau 10% tu iklan tu super stable lah. Kalau dia dapat more than 1%, maksudnya iklan tu boleh diteruskan. Tapi kalau dia dapat less than 1%, like 0.7, 0.6% untuk CTR, maksudnya iklan tu ada problem. So apa yang kita kena buat waktu tu, kita kena adjust B, tengok saya ni. Kita kena adjust copywriting, ataupun kita kena adjust gambar, ataupun kita kena adjust kita punya headline. Ini yang penting, okey. So baca analisis antaranya adalah CTR. Dan kita tengok balik lah kita punya ads tu kita buat, apa kita punya objektif. Adakah kita buat iklan tu nak capai engagement, ataupun kita nak capai reach, ataupun kita nak buat brand awareness, kita nak buat traffic, kita nak drive traffic ke website, kita nak bawa traffic ke website untuk dapatkan conversion, kita nak add to catalog. Sebenarnya ada banyak lah. Okay, ataupun kita nak orang send message kan, messenger ads. So ada banyak objektif dalam Facebook ads ni. So macam mana kita nak scale iklan kita tu okey ke tak okey, kita kena ada satu formula untuk kita nak ukur kadar KPI, ataupun kita kena tahu lah for every ringgit yang kita spend tu, macam mana kita nak ambil balik kita punya investment. Kita kena make sure lah. So, kesalahan nombor 4 adalah ramai orang hari ni dia tidak fokus kepada sales. Maksudnya dia buat ads tapi dia tak fokus kepada sales. Sebab kalau melainkan dia ada satu kategori terkecuali, melainkan kalau you buat ads untuk you nak capai objektif brand awareness, untuk you nak buat satu kempen kesedaran, ataupun you nak promote you punya kedai-kedai baru. Okey, nak minta derma, okey, macam kempen minta derma Gaza, kan, minta derma anak-anak yatim. Yang tu kira kes-kes yang terkecuali lah. Tapi bila bercakap soal bisnes ni, mesti kena ada sales. Okey, yang mana dekat sini kalau kita tengok, untuk sales ni kita mesti kena ada strategi. Okey, tak kisahlah apa-apa produk ke, servis ke, atau macam buat seminar ke, buat course ke, atau apa sajalah, tak kira apa-apa, as long as itu adalah satu bisnes, mesti kena ada strategi marketing yang clear, strategi marketing yang jelas. Sebab apa? Bila you buat satu kempen pengiklanan, you buat satu kempen marketing, bila you tak ada strategi, dekat sini you akan salah balik untuk point number 3 tadi. Okay, yang mana tadi saya beritahu point number 3, ramai orang hari ni dia tak dapat nak ukur KPI. So saya sambung yang mana hari ni ramai orang bila dia buat iklan, dia tak ukur KPI. Maksudnya dia tak tahu dia belanja RM200 ni untuk apa dia belanja. Apa objektif dia, apa yang dia nak capai untuk for every RM100, every RM200 yang dia buat iklan. Okay, jadi bila you tak tahu apa KPI you tak dapat apa calculation yang betul. Maksudnya number 4 tadi, itulah puncanya you boleh salah sebab you buat bisnes tak ada strategi. Bila kita buat bisnes, kita ada strategi, kita ada satu halal tuju yang jelas, kita clear macam mana untuk apa kita nak buat iklan ni, barulah kita boleh kira balik kita make KPI. Ramai orang ini dia terkejut dapat kos per lead RM20, RM19 ke RM15. Mungkin ramai yang terkejut. Betul tak? Sebenarnya itu bukanlah satu kadar untuk kita nak ukur iklan kita. Sebenarnya kita akan ukur iklan kita berdasarkan, selalunya kita ambil one week lah, okey. Untuk satu minggu. Untuk satu minggu ni kita belanja berapa ratus. Okay, kita belanja RM100 ke RM200 ke RM300. Berapa kita take balik return of investment. Kalau kita belanja RM300, kita ambil balik RM1000. Kita belanja RM300, kita ambil balik RM600. Should be okay kan. So depends on kita punya produk lah. Macam mana produk kita punya return of investment dan sebagainya. Okay. So kesalahan nombor 5 yang selalu orang buat adalah, yang ni kesalahan yang orang kata apa, saya tengok majority orang buat.
Okey, kesalahan nombor 5. Okey, saya cerita 5 kesalahan yang mana banyak orang buat bila dia nak buat Facebook Ads. Okey, so yang ni saya nak share yang terakhir. Okey, yang terakhir iaitu adalah tak ada fokus. Tak ada fokus dekat sini. Apa yang saya maksudkan adalah terlalu banyak distraction. Okey, terlalu banyak distraction maksudnya hari ni adalah kita ni memang semua orang nak buat bisnes, semua orang nak buat duit. Siapa tak suka duit, betul tak? Ya, tapi bukanlah kita nak kata kita ni hamba kepada duit, bukan. Tapi kalau ada peluang untuk buat duit, mestilah kita nak buat. Siapa tambah-tambah yang semua yang duk tengok ni mesti kaki-kaki bisnes kan. So kalau ada peluang untuk buat bisnes, memang mesti kita nak buat bisnes. Tapi yang menjadi masalah hari ni kita tak tahu mana satu kita nak fokus. Kalau ada bisnes A kita nak buat, B kita nak buat, C kita nak buat, D kita nak buat, semua bisnes kita nak buat. Tak salah buat semua bisnes, tapi mana satu yang kita nak fokus? Apa yang kita nak tumpu? Apa yang kita nak bagi tumpuan? Sebenarnya bagi pendapat saya, daripada kita tumpu buat 10 bisnes, daripada kita buat 10 bisnes dan kita berjaya, adalah lebih baik kalau kita bagi tumpuan kepada satu bisnes secara sepenuhnya, dan yang bisnes-bisnes yang lain tu kita buat macam ala kadar lah. Janji ada, tak ada. Okay, boleh buat macam tu. Tapi bagi tumpuan yang full force untuk satu bisnes yang kita nak buat tu, bagi 100% komitmen, bagi sungguh-sungguh buat bisnes tu. Kita buat Facebook Ads kat sana, kita buat live kat sana, kita buat content kat sana, kita buat sharing kat sana, semua kita buat kat sana. So maksudnya kita tidak akan membuang masa dengan distraction. Sebab apa hari ni kalau tengok saya ada ni grup yang orang tanya dekat Telegram ni. Okey. Dia orang tanya macam mana dia nak buat dia buat bisnes banyak tapi dia tak boleh dapat fokus, dia kata. So kenapa dia tak boleh dapat fokus? Sebab dia buat lebih daripada satu bisnes. Macam mana dapat fokus? Kita ambil contoh hari ni saya cakap, kita ambil satu contoh yang saya jawab dekat dalam grup ni ya. Okey. Kita tengok macam mana Apple buat bisnes. Okey. Macam mana Apple dia fight dengan kompetitor dia, BlackBerry, Nokia, Sony Ericsson, Samsung. Apa strategi yang Apple guna yang syarikat-syarikat lain ni tak guna? Dan apa yang membuatkan Apple ni, iPhone Apple ni, jenama Apple, tak kira iPhone ke, iPad ke, iMac ke, Apple ni menjadi kegilaan orang, sehingga kan brand-brand lain semua tewas macam tu je. Kalau hari ni saya rasa Apple launch kata besok dia nak keluar iPhone tapi boleh dapat secara online 1000 piece saja, limited. Percaya tak percaya, COVID tak COVID, semua duit tak ada ke, susah ke, sat je iPhone tu dia habis. Sebab memang ramai orang yang ternanti-nanti barang dia. So apa strategi yang dia guna untuk dia kalahkan Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry tu semua? Satu je kaedah dia. Kalau kita tengok brand-brand macam sebelum ni lah, ini cerita yang lama sikit, iaitu Nokia, BlackBerry, Sony Ericsson, Samsung, lagi macam-macam lah model-model yang orang kata tak berapa nak pukul ni BBNU, budak-budak baru nak up yang model kan. Okay, saya pun pakai Samsung juga, bukan saya kata saya ni pakai Apple kan. Okay, tapi saya nak bagi cerita ni kisah lah macam mana hari ni Apple boleh menewaskan semua syarikat ni adalah sebab syarikat-syarikat ni dia tak fokus. Apa yang dia tak fokus adalah setiap bulan dia keluar handphone model baru. Dia keluar model ni Galaxy J, Galaxy Jo, Galaxy Yo, Galaxy Wo, semua lah dia nak buat keluar. Kalau boleh huruf A sampai Z dia nak buat keluar. Setiap bulan ada model keluar. Jadi bila setiap bulan, setiap masa ada model baru keluar, orang tak tumpu kat dia dah. Fokus orang dah lari. Tapi Apple ni dia hanya akan sekali-sekala. Macam setahun sekali ke, 6 bulan sekali, 8 bulan sekali dia bawa keluar tau. Macam kek ni dia masak panas-panas. Kan dia bawa orang tunggu ni, semua orang duk tunggu ni. Apple punya kek ni nak keluar pada panas-panas. Jadi bila dia bawa keluar saja kek dia, berebut orang main sambak kek tu, sat saja habis. Itu strategi yang Apple guna. Tapi syarikat-syarikat lain semua dia buat apa? Sat-sat dia bawa keluar baru. Jadi orang beli sekadar pakai sajalah. Tapi dari segi marketing, dari segi bisnes yang stable, sudah tentu Apple dah menguasai, dah conquer market tu. Sebab apa Apple dah conquer? Dia gunakan satu saja strategi, dia buat orang lapar. Dia buat orang tunggu. So sama juga dalam bisnes hari ni. Kalau kita bagi fokus yang betul, kita cari orang yang lapar, kita jual lah kepada mereka. So itu saja 5 tips yang hari ni saya nak share. Okay, bolehkah jual produk atau buat jual produk atau servis? Okay, ada orang tanya macam mana kita nak jual produk ataupun perkhidmatan yang kita buat melalui Facebook Live. Okay, sebenarnya nak buat Facebook Live ni siapa-siapa pun boleh buat. Tapi untuk nak buat sales melalui Facebook Live ni kena buat secara konsisten.
Yang penting dia adalah konsistensi. Hari-hari kena buat live. Okay, macam saya kemarin buat live, hari ni buat live. Okay, adalah setakat lah ni adalah 6 mata dah tengok. Tadi ada 20 mata. Sebelum tu ada 30 mata kan. So dia up and down. InsyaAllah saya target 10 hari direct saya nak live. Saya nak share segala-gala ilmu yang saya tahu berkenaan dengan marketing, berkenaan dengan Facebook Ads, berkenaan dengan Instagram Ads. Kita akan share sama-sama. Siapa yang nak belajar, jom sama-sama main, kita boleh belajar dekat sini. Okay. So untuk nak jual produk atau servis melalui live, boleh. Kena rajin live. Hari-hari kena buat live. Kena kumpul fan, kena kumpul ada orang yang interested nak dengar, ada orang nak discussion dengan kita. Lama-lama kita boleh dapat sale. Yang penting dalam live tu janganlah kita cakap pun macam nak tidur lah macam tu, tak boleh lah macam tu. Kita pun kena bersemangat lah. Barulah orang tengok pun bersemangat. Betul tak? Ada orang tanya, okey tak kalau gunakan Facebook group untuk buat community? Okey, boleh, tak ada masalah. Kalau nak guna Facebook group, nak buat community pun tak ada masalah. Tapi sekarang ni trend yang lagi senang adalah orang buat, banyak orang dia buat Telegram. Okey, dia buat Telegram channel. Okey, dia kumpulkan dia punya audience dekat situ. Daripada situ dia distribute dia punya content. Maksudnya dia bina kolam sendiri dekat Telegram. Tapi Facebook group pun is a good choice. Kenapa kena buat soft sell? Tak boleh buat hard sell saja. Kan lebih senang. Kan lebih senang kalau buat hard sell saja. Okey. Ada orang tanya kenapa kita kena buat soft sell dan kenapa kita tak boleh buat hard sell. Okey, beza soft sell dengan hard sell ni adalah, soft sell ni adalah kita menjual tetapi kita tidak menjual. Faham tak? Maksudnya saya tengah menjual sesuatu tapi orang tak rasa yang saya sedang menjual. Dia sedang hayal membaca saya punya cerita, dia hayal mendengar saya punya cerita. Itu maksudnya soft selling. Tapi kalau macam hard selling ni maksudnya straightforward. Okey, hari ni saya jual satu benda ni harga RM30. Macam mana nak beli? WhatsApp saya sekarang untuk boleh beli. Itu nama dia hard sell. So, zaman sekarang ni dua-dua sebenarnya relevan. Tapi bergantung kepada produk, bergantung kepada niche dan bergantung kepada siapa kita nak jual. Nanti tanya live kena lama macam tu ke? Ya, nanti live kurang-kurang kalau bagusnya kita buat 1 jam. Okey? Kita buat 1 jam. Sekurang-kurangnya lah. Ataupun kalau boleh buat sejam setengah. Tengoklah. Kadang-kadang masa kita pun penting juga kan. Okey? Dan selalunya waktu bila yang orang aktif? Waktu bila yang orang selalu macam tak ada kerja nak buat? Kan? Daripada duk pergi tengok apa? Drama Korea, mai tengok drama mamak ni pun okey juga. Betul lah. Itu maksud dia lah. Okay. Orang tak perasan tiba-tiba terjebak. Betul-betul tu nanti. So macam hari ni pun sedar tak sedar tadi. Kalau nanti tengok banyak jugalah soalan yang orang tanya kan. Berkenaan dengan marketing dan sebagainya. Okay, banyak juga sahabat-sahabat saya yang ada yang juga bagi komen. Ada yang juga bagi tunjuk ajar, bagi jawapan kepada orang yang tanya soalan. So secara tak langsung dapat belajar lah ilmu secara percuma. Okay. So tujuan saya buat ni adalah sebab saya tengok zaman sekarang ni ramai sangat orang yang tertipu dengan macam-macam coaching-coaching dekat luar sana lah. Bukan saya nak kata semua tak betul, tapi kebanyakannya yang saya jumpa kes-kes yang main dekat saya ni, dia dah banyak sekian-sekian amount, dia dah banyak tinggi-tinggi, tapi at the end of the day dia tak dapat belajar apa-apa. Sebenarnya benda yang asas, benda yang basic tu saya boleh ajak secara percuma. Saya boleh ajak secara free. Bukan saja saya, ramai lagi kawan-kawan dekat Facebook saya, kawan-kawan friend saya yang mana sifu-sifu otai-otai marketing, ajak secara percuma saja. Tapi ada setengah pihak yang sanggup cah ribu-ribu untuk ajak benda yang basic tu. Jadi saya fikir kalau benda macam ni, kita tak boleh nak komplain, kita tak boleh nak komen. Kita tak boleh selalu nak bagi tahu apa dia ni buat macam ni, dia tu buat macam tu, betul tak? So apa yang inisiatif yang kita nak ambil untuk elakkan benda ni. Jadi saya rasa macam aku pun ada buat knowledge sikit kan. Why not aku share. So itulah inisiatif yang saya ambil. Saya nak share. Saya akan cuba dulu selama 10 hari. Okay. So kalau kata lepas ni bila dah habis musim PKP, kalau saya ada masa pun mungkin insyaAllah saya akan schedule seminggu 2 kali ke 3 kali. Okay, as long as kita boleh share, kita boleh kongsi ilmu, sama-sama kita boleh belajar sesuatu dan kita boleh improve kita punya knowledge dan ekonomi kita, insyaAllah. Okay, share. Sebab apa saya kata share? Mungkin ramai lagi orang yang boleh belajar, ramai lagi orang yang boleh dapat ilmu. Sebab apa yang saya share ni bukanlah terlalu advance. Okay, bukanlah terlalu susah sangat sampai tak boleh nak faham. Selagi kita ada akal yang waras ataupun selaginya kita
nak guna Facebook Ads, kita nak guna marketing channel ni, kita boleh belajar. Sebab benda ni sangat mudah, sangat simple. Siapa-siapa pun boleh belajar as long as kita nak belajar. Itu saja. Okay. So, terima kasih kepada setiap menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ceramah agama kan. Okay. Assalamualaikum.